Hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sedikit tentang ikram ya. Jadi sebenarnya ikram kita sebagai suatu bagian NGO lah, ataupun badan bukan kerajaan, yang mana misi kita ialah untuk membawa Islam sebagai satu syariat, sebagai satu cara hidup dia kata ya, yang bertunjangkan akidah la ilaha illallah supaya menjadi sesuatu yang dapat kita hayati di tanah air kita ya. Dan untuk mencapai yang pertama itu sebenarnya kita memfokuskan beberapa aktiviti, yang antara lain adalah menyemarakkan aktiviti dakwah, yang mana kita membawa program-program yang diisi oleh penceramah, khususnya mereka yang berilmu dalam bidang masing-masing, dengan tujuan memberikan kita motivasi, memberikan kita kefahaman, memberikan gerakan kepada kita. Dan ini sesuatu yang kita sangat-sangat perlukan, terutama lagi dalam suasana kehidupan kita hari ini, yang mana kita banyak menghadapi pelbagai cabaran. Dan ikram sebagai sebuah jamaah juga berkata mempunyai cawangan seluruh negara. Kita mempunyai kami yang ramai juga, dan insyaAllah kita juga terdiri daripada sebelum ini mungkin kerana juga jemaah Islam Malaysia, kita ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan sekolah, kita ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan perniagaan. Jadi mereka bergabung dengan kita di bawah program insyaAllah. Tentang program pada malam ini yang kita namakan program dakwah harmoni ya. Sebenarnya dia macam satu branding lah kita kata ya. Kuliah banyak, ceramah banyak. Jadi mungkin kita sebenarnya kita ambil ini sebagai sempurna juga satu program yang pernah dibuat, iaitu suatu karnival. Kita buat karnival, artinya satu program yang mana ada pameran, ada pelihat, dan kita jumpa beberapa tokoh daripada kaum masyarakat lain. Dan juga program itu kalau tuan-tuan mungkin belum ketahui, sampai ke India, sampai ke China, sampai ke bumi Malaya. Jadi saya minta Cikgu Kamal Zaman memberi sedikit ulasan tentang perkembangan Islam dan kaitannya dengan geografi dan wilayah, kerana ini adalah satu aspek yang penting yang perlu dipahami. Dan hari ini yang hangat sangat hari ini ialah betapa Islam tak tahu dia masuk ke mana, dah sampai ke Eropah, dah sampai ke Amerika. Jadi saya jemput Cikgu Kamal Zaman untuk menerangkan tentang aspek ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dapat bersama-sama dalam forum ini yang saya muliakan saudara moderator, saudara muhalim yang dikasihi sekalian, Timbalan Nazir Tuan Haji Amir WDP Ikram, sahabat-sahabat sekalian dan seluruh sekalian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dalam menjawab persoalan ini, kita mungkin masa itu tak ingat kita lihat, alhamdulillah, persoalan yang ditanya ialah bagaimana Islam menjangkau sempadan budaya bangsa, zaman dan geografi. Dan kita ingin menyentuh sedikit tentang kaitan dengan Islam, kaitan dengan bagaimana orang-orang India, orang-orang masyarakat India sampai ke sini. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat
bahawa misi dan misi Rasulullah SAW adalah menyeru manusia kepada sembah Allah, anibudullah, dan fajtanibu taghut, jauh kesesatan, dakwah. Menyeru manusia al-haq, kebenaran kepada peluk Islam, ajak mereka masuk Islam. Ya. Dan kita lihat bahawa perkara ini telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat dulu. Bila ayat Quran katakan anda tahu tentang kebenaran tahu, patut tak sampaikan. Allah gambar dalam surah Al-Baqarah, siapa yang ada kebenaran sembunyikan kebenaran ini, mereka Allah tafsirkan sebagai zalim, orang yang berzalim. Lantaran daripada itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat dulu apabila merujuk kepada surah Maidah surah yang 5 ayat 90, turunnya tentang larangan Arab, subhanallah, sahabat-sahabat Islami nama apa? Sikap sahabat-sahabat turun ayat Sami'na wa ata'na. Ya, sampai balik uang, pecahkan semua arah-arah, banjir, sampai begitu semua. Bila turunnya ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin, surah Fussilat, surah yang 41 ayat 73. Turunnya ayat ini, sahabat-sahabat dulu dia tidak duduk dalam jazirah Arab. Mereka telah memotivasikan diri mereka balik ke rumah, jumpa dengan isteri, berkata dengan isteri, ya abang nak pergi keluar dakwah. Kerana baru tadi Rasulullah SAW telah bacakan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, orang yang baik perkataannya, kaul yang paling baik ialah orang yang menyeru manusia kepada Allah. Jadi abang nak jadi orang yang paling baik, kaul abang perkataan abang ni paling baik, jadi ya persiapkan barang-barang. Motivasi. Muslimah pada ketika itu isteri pun bagi motivasi. Kita kata abang, silakan abang, andai abang gugur syahid, ia akan tunggu di pintu surga. Ini Dewi Al-Qur'an yang nyanyi. Andai kau pergi dulu sebelum gue. Tapi Dewi Al-Qur'an tuan, dia ni macam Al-Kasyaf. Dia nyanyi lagu itu sebelum adiknya akan masuk Islam. Tepatlah sangat lagu itu, seolah-olah tunjukkan kepada adiknya, wahai adikku, andai kau kau pergi dulu, abang ni tunggu kat pintu surga. Sebab abang ni tak layak masuk surga, sebab belum Islam. Dua kat pintu itu. Kemudian dia buat lagu lain pula, kerana kau masih di sini. Apa itu tuan? Mesej itu kepada kita tuan. Mesej itu kepada kita. Kerana kita orang Islam yang merasakan Islam ini milik sendiri, yang merasakan Islam ini milik kita, yang merasakan lebih teruk, maaf saya, Islam ini milik orang Melayu, kita tak memfungsikan dengan bukan Islam, maka dia kata, kerana kau, aku masih sebagai orang kafir. Itu mesej. Kita nak jawab apa? Tapi sahabat-sahabat dulu tidak ada itu. Mereka sampai dari surah Fussilat ini, walaupun baru memeluk agama Islam, tahap memeluk Islam itu baru sangat sedikit saja tahu tentang Islam. Sebab dia sebaliu anni walau ayat, sampaikan walau sampai. Maka sebab itu Islam menjangkau tidak ada jazirah Arab. Dia pergi sampaikan Muhammad Ibn Qasim naik unta tuan-tuan daripada jazirah Arab tu pergi ke India, dia lancarkan. Sa'ad Ibn Waqqas sampai ke negeri China, Abu Al-As sampai kepada benua Afrika, sampai begitu saja. Akhirnya kita lihat Islam telah tersebar banyak. Saya bukan nak sampaikan sesuatu itu, tapi apa yang saya sampaikan adalah bagaimana sampai tersebar ke India dan sebagainya. Akhirnya kita lihat sejarah di sini, kita kena faham bahawa umat Islam dari Jazirah Arab, umat Islam daripada negeri China, umat Islam daripada negeri India, saudara-saudara mereka menurut sejarah mereka telah datang ke Malaysia. Berdagang sambil berdagang, mereka punya niat mereka ini menyampaikan dakwah ila Allah. Pada ketika
India betul datang. Alhamdulillah. Bila orang bertanya kepada saya, bila kau masuk Islam? Saya nak kita ubah satu persepsi. Kita melihat orang-orang India di sekitar kita ini, kalau boleh tertanggalkan satu persepsi yang telah dibudayakan, iaitu kalau jumpa ular yang keling, pukullah keling dulu. Ini tak masuk anda tadi. Ini satu yang kita lihat. Kadang-kadang ada perkara ini. Sepatutnya kita tangkap kayak itu tidak membantu dalam dakwah. Tidak membantu dalam dakwah. Sebab kalau kita perhatikan dulu, subhanallah, rupanya mereka ini, kalau kita lihat keturunan mereka, keturunan daripada Cina, keturunan daripada India, dulu mereka yang membawa bisnis. Saya nak ceritakan tentang sejarah. Alhamdulillah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, apa telah terjadi? Ya. Kita lihat bahawa datanglah mereka ke tanah air dan mereka telah mengislamkan dan perlahan kita lihat daripada zaman masa ke zaman, dari masa berlalu ramai boleh katakan hampir 95% memeluk agama Islam. Dan kita lihat berlaku pula di India dan sebagainya kekurangan. Akhirnya ada yang dia pelbagai agama dan sebagainya. Dan menurut sejarah juga tuan-tuan dan puan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat akibat daripada penjajahan, maka datanglah orang-orang satu tadi sebagai pedagang, ini sebagai pekerja, migrasi daripada India datang ke Malaysia, datang pula ke Malaysia untuk bekerja. Kita lihat di kota India, tuan dan puan, ya, Tamil Nadu ada tempat saya lari dulu lah. Itu orang Tamil. Tamil Nadu ni cakap bahasa Tamil. Yang tuan-tuan kita lihat cerita Tamil tu, cerita MJR, cerita apa, Rajinikan, biasa orang dengar lah, tahulah kan. Dia cakap Tamil lah, itu Korea, Saudi Mak, itu Tamil, itu Tamil. 80% daripada mereka ini berbahasa Tamil. Mereka datang ke Malaysia, ladang getah, menjadi ladang getah, kelapa sawit, jabatan kerajaan. Kemudian ada pula yang ke sebelah barat, iaitu Kerala. Ini orang-orang Malayani. Orang-orang Malayani yang 7% daripada mereka ni banyak kerjaan kerani, restoran dan sebagainya. Kemudian ada juga sebahagian daripada Gujarat. Gujarat. Mereka ni dalam 4%. Biasanya kita tahu bagi Gujarat ni mereka banyak dalam bidang tekstil. Dan ini sebab kita nak memahami masyarakat India. Dan kemudian ada juga dari Punjab, bangsa Sikh. 4% mereka lebih pada polis, peternak dan sebagainya. Dan daripada Andhra Pradesh, Telugu, berbahasa Telugu, 4% buruh dan ladang. Inilah bagaimana kita lihat mereka telah sampai ke Malaysia. Artinya dua fasa. Satu dulu sebagai pendakwah zaman dulu. Kemudian bila kita alhamdulillah orang-orang Islam, ramailah kita di sini berislam, di sana pada Islam dan sebagainya. Satu proses lagi migrasi mereka datang ialah sebagai bila mereka sebagai pekerja dikendaki. Tengah ke mereka telah datang. Bagaimana bahawa kita lihat di sini Islam telah menjangkau satu aspek, semua telah Islam dan mereka kemudian telah datang ke sini. Inilah malu, inilah orang. Kalau boleh kita fikir, mereka yang tinggal anak-anak mereka air warga negara dan sebagainya yang belum Islam dan sebagainya, bukan semua yang datang daripada India fasa kedua ni orang Islam. Yang fasa kedua sekarang kerja ni ramai yang belum Islam. Akhirnya mereka menetap di Malaysia dan mendapat kelayakan dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya sekarang ini masa untuk kita pula menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi saya rasa sebagai satu strategi, apa yang telah saya satu framework itu kita melihat, saya rumuskan. Pertama, saya telah membawa satu konsep, iaitu bagaimana sahabat-sahabat dulu telah bergerak atas surah Fusilat itu, bergerak ke Arab Saudi, bergerak ke Afrika, India, Arab, melaksanakan dakwah. Akhirnya pedagang-pedagang itu sambil mereka berdagang, mereka telah menyampaikan Islam di Malaysia. Itu satu konteks. Bagaimana kita mendapat Islam.
mendapat Islam. Sini. Dan konteks yang kedua, bagaimana orang-orang India, sebab kita fokus kepada hari ini forum orang India, bagaimana orang-orang India sejarah mereka telah datang daripada negeri India ke Malaysia atas dasar pekerjaan, dan kebanyakan mereka pula tidak Islam. Jadi kita lihat sini, sekarang inilah masa untuk insyaAllah untuk kita pula menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Jadi itu satu framework yang untuk soalan pertama sesi. Terima kasih kepada Cikgu Kamal Zaman. Siap dengan peta yang kita bukakan, jadi tak tahu keluar kat skrin tu. Jadi maknanya kat sini, kita kalau masyarakat Melayu pun susah ya kenal. Kalau dia tengok muka dia nak kenal Jawa ke, Banjar ke, Mandailing ke, Sabah kan. Bila dia kalau bersuara pun mungkin orang Jawa dia tidak boleh kenal kan. Tapi kalau kau India pula, macam mana kita nak kenal bahasa mereka kan? Apa tak lagi kalau tengok muka saja. Jadi maknanya cikgu, saya rasa kalau kuliah malam ni saja tak cukup lah cikgu. Jadi dia mungkin intro sajalah. Baik, saya pergi pada ahli panel kita yang kedua. Saya nak membukakan soalan begini. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dengan perkembangan Islam ya, yang terkini lah kita kata, selepas sahaja daripada berlaku insiden World Trade Center yang jatuh sebabkan pelanggaran 2 kapal terbang tu, jadi pihak Eropah ni tiba-tiba dah macam-macam minat yang timbul di kalangan mereka, sehingga kan hari ini dilaporkan bahawa Islam adalah agama yang paling berkembang di Amerika dan di Eropah ya. Dan kita, saya rasa ada dilaporkan dalam akhbar adik ipar ya, pada Tony Blair, dia melawat Iran ke sana dan dia tertarik juga memeluk Islam. Jadi jangan biarkan mereka sendiri-sendiri cari Islam tu, sepatutnya kita kena berusaha. Jadi soalan saya sekarang ni pada Ustaz Katil, mengapa di Malaysia ni kaum yang bukan Islam dah lama dah duduk dengan kita ni. Jadi kalau kaum India agak-agaknya apakah persepsi dan pandangan mereka terhadap orang Islam yang mungkin menjadi penghalang bagi mereka untuk jadi minat dan tertarik pada Islam. Jadi minta penjelasan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi sahabat Cikgu Kamal Zaman dan juga Tuan Ikram dan juga Ikhtisam dan juga Imam-Imam Raja Muslim-Muslim Allah SWT. Sebelum menjawab soalan sedikit saya pun alhamdulillah dengan izin Allah. Saya suka juga lah malam-malam begini. Masa itu rasa satu juga saya tak berapa suka. Pasal India kita panggil orang yang terakhir. Dua orang lah. Yang dua orang cerah. Okey. Yang tengah-tengah cerah. Alhamdulillah, tak apa. Tapi saya proud to Muslim dan juga saya proud to be a Indian. Kesalahan itu kita tengok sedikit mungkin jauh dari utara beberapa aspek segi dia punya geografi. Tapi saya juga rasa bila dengan mereka TTP Jaya. Jaya itu bahasa Sanskrit. Ya. Putrajaya, putra bahasa Sanskrit. Semua punya kali ini. Tapi bangga berani pun. Sorry lah, bukan saya dah. Putrajaya, putra itu Sanskrit, Jaya itu Sanskrit. Nak jaga satu bahasa, nak jaga bahasa Malaysia, ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Sanskrit, Bahasa Sanskrit, Pustaka Sanskrit. So, I must be proud lah. Alhamdulillah syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalimatnya begitu. Jangan kenangan saya nama orang apa
Dia letak, saya punya ustaz dekat nama Abdul Latif. Dia lembut lah. Subhanallah. Ustaz begini pun dah lembut lah. Dia daripada draw dan macam hari ini tengok surat khabar, komen sambil biru. Dan ada komentar yang kata dari bergaul sampai garang, tapi bila bersama dia bersuara dia. Saya lagi lah. Jangan pandang semacam muda-muda dari ekonomi, insyaAllah. Tapi cuma soalan tadi yang kita tahu daripada masyarakat Eropah yang saya akan beri tahu apabila sesuatu kita fenomena masalah masyarakat ini, masalah dalam dalam Quran banyak ayat-ayat yang wujudnya apidah tafakkarun. Kena fikir bila kita kena orang yang berfaham. Mana di Eropah, di orang bila saya kata bila semua kita tahu lah. Bila tak ada siapa yang buka dan cerita dulu tahu asal nanti kita benar roboh ada cantik dalam Al-Quran. Jadi dia dengar saja ada cerita dalam Al-Quran pasal ni, mereka terus beli Al-Quran sampai habis, stop. Setakat ini sampai dia punya maklumat hampir 70,000, 70,000 orang masuk Islam. Maka pasal bila dengar satu benda dia tengok Quran. Tapi kita orang Islam dah lama dah sebut dah, Quran ada banyak dekat rumah, satu kali pun tak pernah kita. Macam mana dah orang-orang bisa kita belajar Quran, bisa kita akan Quran. Pasal dalam Quran kita nak mengaji pasal apa? Satu, saya suka orang ini. Apa dia? Quran dia mesti baca. Dia kata Quran suci. Tak boleh sentuh. Dia bila dia letak sentuh. Saya rasa dia belum saja lagi. Ya, yang sentuh anak-anak. Habis tengok dekat raya 6% tu, separuh Quran dah hilang. Lepas tu terima, Ustaz, ini saya punya Quran ni, separuh sudah rosak. Sekarang saya nak buat apa? Boleh apa? Tapi hukum dia mesti jaga, macam bakar tu. Itu sekarang adalah satu radio siapa ni, ada nanti yang ikut. Dia sebut bila anak yang makan, dia rasa sedih. Tapi sebelum tu langsung tak pernah tengok Quran. Pasal apa? Kita sebelum dakwah, kita dengan salah satu komuniti religion ramai kata pasal ada masyarakat India, ada sekawan. Tapi saya lagi satu bangga juga. Tapi baru-baru ini. Tapi saya bukan cakap politik berkatan politik, tapi bukan cakap politik. Lepas pilihan yang lepas, sekarang semua fokus pada orang India. Siapa yang action sikit? Sebelum itu tak ada. Pasal konsep kita dalam pahaman orang Islam, dia rasa pasal contoh kita tengok dia punya geografi tanah Arab. Macam Juru Kamal Semang kata dan dia lalu. Tanah Arab, orang lalu sebelum Islam ini, orang lalu dia tengok tanah Arab, tanah Bukit. Manusia paling teruk, jahilnya dengan dia budayanya. Manusia tak ada orang yang Inggeris dekat Arab tadi. Tak ada. Begitu zalimnya, begitu jahilnya, bongkarnya dengan dia punya kedudukannya. Begitu teruk orang Arab. Satu orang lalu ada orang begini. Begitu di masyarakat. Jadi paling mulia di sisi Allah apabila terima Islam. Pasal percaya. Pasal apa? Dia faham Islam. Pasal kita dah tengok mungkin tuan-tuan saya tak kena ajar tuan-tuan. Sampai tuan-tuan pasal saya 25 tahun hidup sebagai Hindu. Umur 25 baru masuk Islam. Sekarang umur saya 26. Kenapa? Ada. Umur 25 baru saya masuk Islam. Sekarang saya sudah 26 tahun. Kenapa? Sudah 20 tahun Islam lah. Jadi 21 tu. Masih boleh lagi kira kan? Alhamdulillah. Sebulan tu. Ini orang tadi kan saya sendiri cakap lah. Okey, mana apabila mereka terima, mana kita ada sejarah kita melihat tuan-tuan. Sama-sama kita tengok ayat. Itu saya kata, pasal apa yang tadi kata orang kami nak baca Quran, dia mesti tak sentuh. Dia mesti baca, mesti kena tajwid. Kalau tidak tak baca, kalau nak faham bahasa tajwid, dengan apa yang nak belajar dengan tajwid, mesti ada ayat Quran. Baru kita tajwid. Belajar Al-Quran dulu. Tak boleh. Kalau salah, kalau saya translate, langsung tak pernah baca. Berapa lama orang baca?
translate dia dalam bahasa Rumi ada, bahasa Inggris ada, bahasa Thai, semua bahasa ada. Kita kata kita orang Islam, kita di kitab Al-Quran, mengandungi formal zik, 6 ayat dan juga begini semua ada. Berapa ramai ada baca terjemahan. Kalau orang yang baca paham Arab tahu, terus baca paham, itu bukan bahasa Arab pun. Tak pernah kita baca ayat Quran saja. Itu pasal kita sampai sekarang terdakwah pada masa masyarakat. Pasal ada cerita pasal dakwah dalam ayat Quran. Kalau kita tak paham bahasa Arab, kita mesti kena belajar dengan bahasa kita sendiri. Kalau Melayu dengan bahasa Malaysia. Kalau Inggeris dan macam-macam bahasa. Siapa yang baca? Dia. Pasal apa? Apabila ayat turun zaman dulu, pasal Arab, orang yang tengah terus buang, ada yang buta. Kan kita belajar silap sejarah ni. Mana dia faham apa yang dia baca. Kita orang baca apa juga, kita baca radio kan, dekat kita pun baca dengar saya Al-Quran, kita buat tak tahu. Pasal kita tak faham kan? Tapi kita hormat. Tapi tak faham. Kita hormat, tak faham susah. Nah, kita hormat itu saja. Dan juga kita saudara kita bercerita tadi, kan kembali pada soalan ini. Mana apabila orang Eropah dia belajar dengan juga apabila nak belajar Quran, pasal nak tahu Islam, dia punya fikiran mesti ada ikhlas, jujur. Siapa juga manusia yang dalam hati yang terbuka, minda yang terbuka, kalau tahu isi kandungan Al-Quran, dia mesti terima Islam. Ini akan pasti akan jadi. Tapi apabila dalam kepala dia ada satu benda lain, macam cerita Piram ni, kepala dia besar dan batu ada dulu dalam, mestilah dia coba berfikir. Nah, dia ada satu persepsi ada dalam kepala. Satu orang pun tak kikiskan tu. Nak bagi, masuk Islam. Orang. Satu. Yang seorang tu pasal apa dalam Islam? Dua orang yang semua kita tengok. Sainsnya, astronominya, semua ada. Kita tak tahu soal tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa. Kita tahu Al-Quran suci dan mengaji. Anda Indonesia yang itu bakal akan jadi ulama belajar. Saya usulkan mungkin sambil masa yang sama belajar translation. Apa ada isi kandungan dari sama kita baca Fatihah. Kalau ada orang yang Fatihah, ada tuan-tuan dari masyarakat, orang asal Islam tanya, apa maknanya? Apa itu? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Maknanya apa itu? Ada yang tak tahu lagi tuan-tuan. Mengucap pandai, erti tak? Kita ada yang sembahyang Fatihah, baca juga pandai sampai tentunya lagi. Tadi dia doa, ada apa benda? Pasal apa yang konsep itu, yang ketiga saya nampak, kenapa masyarakat ini biar? Pasal kita tak lepas peluang merdeka setelah 53 tahun. Senang saja tahu. Tapi pasal apa? Satu persepsi kita, mungkin tak perlu tapi mungkin orang marah saya kata peluang. Macam kita masih saya satu orang pun satu lain dalam mereka beritahu Islam itu bagus aku. Kita cari-cari sendiri. Allah bagi kita masuk Islam. Pasal apa kita dah berniaga dengan dia, kita bersama dengan dia satu kampung, satu estate, satu pekan. Tak pernah kita cerita pada dia pasal Islam. Pasal kita pun tak tahu apa kita. Kita ingatkan itu hak kita mutlak. Islam bukan kita punya. Islam adil, tidak Allah. Oleh kerana itu kita tidak akan sampaikan mesej tahu. Dan satu lagi persepsi orang kita ni, pasal saya tu, bila dia nampak color tu, kurang cerah, dia nampak gigit sikit. Terus terang saya cakap, ada orang saya pun ada pengalaman bila ada seorang masuk Islam, kalau Cina masuk Islam, ada orang kawan telefon, Ustaz, selalu pergi. Oh, saya ada kawan nak siapa nak yang masuk Islam, saya nak kahwin nak jadi isteri. Ya, boleh. Tapi itu malam Cina ada. Saya berfikir, malam Cina. Kenapa malam dia tahu? Hitam tak lekat dalam luar. Pesek juga kita.
kita tengok ini terus terang lah. Kita saya hari ini cakap terbuka. Mungkin ramai orang takut nak cakap saya tak ada reality. Orang Melayu ramai nak kahwin Cina. Laki Melayu kahwin perempuan Cina. Gamal. Perempuan Melayu ramai kahwin laki India. Saya sabar pada wanita-wanita Muslim. Dia boleh terus lelaki India, orang black mau. Tapi lelaki Melayu jarang-jarang sekali kahwin India. Just maybe, berapa ramai? Nak pergi sana boleh tak dia kelas gila. Mungkin terdesak lah, mungkin tertalan, mungkin kahwin. Pasal persepsi orang kita bila kita tengok India, berkelas. Pasal kita tak faham Islam. Pasal semua manusia jadi oleh Allah. Kenapa kita nak bencikan satu kaum? Banggakan dengan satu kaum? Kita must be proud. Tapi dakwah tidak. Itu yang kita gagal di sini pasal kita sendiri tentang Islam. Kita Islam sebagai, kita ambil sebagai budaya, bukan sebagai agama, bukan hanya sebagai cara hidup. Banyak yang sudah dalam isi kandungan itu kita tak amal, kita tengok secara zahir saja begitu. Oleh kerana ini yang berdekatan dengan orang Islam pada khususnya di kaum India jarang-jarang berlaku. Tapi setelah sekarang tiba-tiba dia saya kata orang murid banyak yang fokus pada orang India. Apa dia minta semua tak? Tapi Islam juga benar. Dia tak minta Islam. Dia minta benda-benda lain. Oleh kerana itu ini mungkin ini bukan masalah. Kalau bagi saya akan cakap bersama. Tapi oleh kerana kita sudah gagal dalam metode dakwah pada masyarakat ini. Masih tidak terlambat. Kahwinlah, itu cara metode yang paling baik dengan wanita-wanita ini. Jaringan nomor 2 ke 3 selamat. Tapi sana teruskan amal. Kita cakap metode dakwah, kita cakap itu sana lain sikit bunyi. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa dalam ada segala banyak soalan pula. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi kita dah dengar jawapan daripada Ustaz Natil ya. Kenapa orang Barat tadi ditarik? Sebab sebenarnya orang Barat tadi sebelum ni mereka hidup memang tak kenal Islam. Jadi tiba-tiba bila fenomena yang berlaku itu dan pihak Zionis menunjuk sebab itu di insiden itu sebabkan oleh orang Islam, itu orang Islam lakukan angkara itu, maka tiba-tiba orang yang tak tahu pasal Islam pun terus mencari Al-Quran. Mungkin mereka itu nak mencari terjemahan. Jadi bila dia baca bukunya, dia memang tak kenal. Saya nak ulas sikit beberapa bukan serangan atau komen Ustaz tadi. Dia kata kalau kaum hawa kita boleh memilih lagi India. Tapi sebenarnya saya ada patutnya Ustaz membuat satu sarangan. Sebenarnya di kalangan kita, selain daripada memperbanyakkan bisnes ke negeri China, saya percaya kalau orang-orang yang sering buat bisnes di Indonesia mungkin akhirnya sangkut di sana kan. Jadi mungkin juga kita sepatutnya galakkan bisnes. Sekarang ini memandangkan menteri kita yang dah lama pun dah dilantik sebagai wakil khas untuk benua India. Jadi sebenarnya mungkin boleh dibuat polisi galakkan banyak bisnes di India. Jadi ada kemungkinan kalau orang-orang Melayu yang buat bisnes kat sana mungkin boleh sangkut dengan orang India lah. Jadi itu sebagai jawapan saya. Jadi saya nak kemukakan soalan yang kedua kepada Cikgu Kamal Zaman ya. Menurut kembali soalan saya tadi, iaitu tentang bagaimana nak kita sampaikan dakwah kepada kaum bukan Islam, khususnya orang India. Jadi dengan pelbagai suku kaum yang ada, mereka datang daripada daerah yang lain-lain, bekerja dalam jawatan yang lain-lain, dan mungkin yang lebih kata orang mengerikan kerana mereka ni mungkin juga terlibat, kalau dia Hindu tu terlibat dengan kasta-kasta dan sebagainya. Jadi kita yang nak terlibat, nak pandai-pandai belajar dakwah kepada orang India, macam mana nak buat ni boleh kita berjaya nak berdakwah kepada mereka. Jadi itu soalan saya. Amin. Dengan izin Tuan Muhammad
sebelum saya balik pada soalan yang kedua ini, sedikitlah mengambil saya teringat satu poin. Kenapa kali ini ramai sangat apa persepsi orang India terhadap umat Islam. Mereka digambarkan, kita lihat sebab orang India dia bergaul dengan kita, okay. Tetapi yang dia nampak depan mata dia, yang banyak di pusat serenti orang Melayu, yang banyak terlibat dalam perkara-perkara ni nampak orang Melayu. Pada dia Melayu ke Islam, pada dia lah, tak salah dia, kan? Jadi dia rasa macam apa aku nak masuk Islam, ya, lubang sama lah. Dia tak teruk, ada yang lebih teruk daripada dia rasa macam tu, kan? Jadi ini persepsi, maknanya kita perlu usaha menunjukkan contoh yang baik. Siapa? Ni anak-anak depan saya. Mereka yang sepatutnya akan insya-Allah mudah-mudahan yang berada di musallah ini, insya-Allah apabila berinteraksi, berpengaruh, perkenalan dengan mereka ini, kita tunjukkan akhlak Islam yang baik dan kita memberi gambaran bahawa kepada mereka Islam ni agama kecemerlangan. Sebab di sekolah kalau kita lihat sekolah menengah ni, kalau sekolah yang campur lah, yang cemerlang-cemerlang ni kadang-kadang anak-anak pakai Islam, dia tak nampak seolah-olah Islam yang mengajar kemunduran. Dia kata, kenapa you nak ajar aku pada agama kemunduran? Dia seperti itu. Jadi perlu kita sampaikan, tidak sebenarnya contoh-contoh definasi penerangan tentang azan itu sendiri. Ada orang masuk Islam, bila ada orang sebut bahawa Islam ini menggalakkan kecemerlangan, menggalakkan kepada kejayaan, hayal al-falah, paling-paling kurang 10 kali diseru supaya manusia ini menuju kepada kejayaan. Contoh, ada orang seorang masuk Islam dari penerangan itu. Jadi apa yang saya nak sebut ialah kita perlu introduce kepada orang-orang di luar sana bukan Islam, khususnya masyarakat India, masyarakat Cina ini, tentang Islam. Jangan tunggu dia tanya, jangan tunggu dia tanya. Baik, kalau kita nak jual barang, tunggu pelanggan berkaya baru kita nak jual, sales itu tak apa-apa. Jadi menjawablah kepada soalan berikut, insya-Allah. Saya ingin tahu bagaimana kita nak buat dakwah. Kita dah bersemangat nak melaksanakan dakwah. Macam mana kita nak buat dakwah? Pertamanya, ambil satu ialah kita kenali diri kita, mengenali tentang kekuatan dan kelemahan kita. Kita dapati bahawa aku nak jual tentang satu produk, ilmu saya tentang, kalau katakan saya nak tahu tentang air mineral ini saya nak jual, dan tentulah ilmu saya tentang air mineral ini mesti bagus. Kalau orang tanya ke kita, air mineral ini yang dijual ni proses kat mana? Encik, dia rasa tak confident dengan kita. Macam mana cara kalau kita boleh explain kat dia knowledge kita tentang air mineral ni orang jual ni hebat. Alhamdulillah, begitulah pula tentang kita nak promosikan Islam, maka ilmu kita terhadap Islam itu mesti mantap. Maka bila kita lihat kita ada kelemahan kat situ, pergilah belajar tentang ini dan manfaatkan kekuatan kita. Mungkin kita ada kekuatan chatting, Facebook dan sebagainya. Anak-anak ni nak gunakan untuk chatting kepada penerangan tentang Islam. Saya seronok bila anak murid saya seorang umum bidah, saya seronok bila saya jumpa di Facebook. Subhanallah, banyak perkara yang dia buat penerangan tentang Islam kepada anak-anak murid dia. Itu kita nak, kita gunakan kekuatan kita dan kita baiki kelemahan satu. Perkara itu, memandangkan kita ingin berdakwah kepada orang bukan Islam, khususnya masyarakat India, maka kita perlu kenal latar belakang daripada mana dia datang. Ini yang jiran kata jiran kita yang Islam, tuan ni, menurut agama Islam, ajaran Imam Ghazali, kalau kita buka Ihya Ulumuddin, kita buka pula Bimbingan Mukmin, Ihya Ulumuddin, Bimbingan Mukmin, diterangkan bahawa jiran ni ada 3 macam. Ada yang dapat 3 hak, 2 hak, 1 hak. Maknanya jiran-jiran bukan Islam, China dan India ni ada 1 hak. Maka kita kena dekati sampai kalau masakan kita pergi kat dia punya bau dia kena pula pakai minyak seri murni, kan, menusuk agak berat sebab alih dah barang, kan, maka sampai menusuk hidung dia.
pada dia. Ini maknanya ilmu tentang Islam. Itu maknanya kita tak faham Islam. Benda kita buat sambung, kita tak bagi kat dia. Kita sanggup bagi kepada 10 rumah, kemudian jiran-jiran kita yang Islam, kawan-kawan kita sanggup bagi. Yang jiran kita yang bukan Islam sebelah ni, yang masakan kita tentu insya-Allah dia bau, dia tak bagi. Dari sudut Islam kita salah. Ya? Tak, saya nak kita mengajar maknanya ini antara benda yang kita kena faham. Sebab kita lihat kat belakang, oh sebelah aku ni, jiran aku ni, putus suami ni, dia ni vegetarian. Maka kita tahu ini dia tak boleh makan ni, dia begini. Katalah kita jemput dia, datang untuk kenduri. Kalau kita nak jemput, ada setengah pula dia kata, oi tak nak kami jemput ni. Dia sanggup jemput saudara mara dia daripada negeri lain. Cukup ataupun apa kenduri, tapi dia tak sanggup panggil sebelah dia. Dia kata, apalah aku nak pakai panggil kafe sudah. Kalau dia aminkan pun tak boleh. Itu dia punya hujah. Amin pun tak boleh, mengaminkan pun tak boleh. Apa nak pakai kafe ni? Sedangkan tadi saya sebut tadi, ia kemudian sebut ke mana? Patut kita panggil putus amin. Kita panggil dia di Korea betul. Ini petang, nanti pukul 8.30 itu masjidnya orang semua akan datang. Dia ada baca doa selamat sikit. You boleh datang pukul 8.30. Atau you mau datang pukul 9 pun boleh. 9 sudah boleh start makan. Datang. Waktu you jangan takut. Saya tahu, saya you punya jiran. Saya tahu you vegetarian. Saya sudah booking dekat satu restoran dalam besar khas untuk you. Contoh tuan-tuan bila kita cakap macam tu, apa nak kena tuan? Dia akan melihat, baguslah jiran aku. Kita tak cerita pasal Islam lagi. Ini kita jemput untuk mari makan. Sorry lah, semua ni daging lembu. Kalau mau makan itu dah ulang. Timur dengan tu dia. Itu daging lembu, rendang lembu kan? Atau kita bagus juga, kita letak daging lembu sebelah ni daging ayam. Tak apa, senduk ni satu. You tak nak makan daging lembu kan? Atau ambil ayam, senduk. Tak apa lah, itu senduk pakai lah. Cuba kita fikir tuan-tuan. Jiran kita bukan Islam, orang Cina, dia jemput kita. Sebelahnya daging kerbau pendek. Kita letak kat sebelahnya ayam. Senduknya kerbau pendek. Saya tahu, you tak boleh makan. Tapi tak boleh makan, tak apa-apa. Pakai itu senduk lah. Janganlah saya. Perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau perkara yang kita mengambil, tahu budaya dia, persekitaran dia, cara hidup dia, bahasa satu yang bonus tentang kita. Kena buat sikit-sikit sudah lah. Kalau banyak bahasa, kita dah orang Melayu dah banyak guna cerita kata ustaz. Banyak kan bahasa. Ya, merendah. Biasanya kita merendah. Kan? Apa dah merendah ni? Rendah ni dua tuan dalam bahasa Tamil. Orang Melayu dimodifikasikan dia jadi merendah berdua. Kan? Banyak. Singa, dia buang yang singa. Warna, dia buang yang warna. Tak apalah. At least kita belajar sikit. Kita belajar itu bonus satu. Oleh itu mengenali pantang. Kemudian kita kenali pantang larang mereka. Perkara-perkara yang sensitif. Mana benda dia tak suka, kita cerita, kita kenali. Tak apa. Pergi kita sebut tak apa. Jangan sebut banyak. Ada yang kita tahu ini sensitif. Tak payah kita argue. Tak apalah, yang pergi ni kan daripada kali juga. Tuan-tuan, dia dah tak suka. Tak payah kita panggil. Dekat mana sandaran kita? Surah Al-Hujurat. Kita bertindak atas dasar Quran sebut. Jangan kamu memanggil-manggil dengan gelaran mereka. Tak suka. Surah Al-Hujurat pun. Benda dia tak suka, kita tak boleh lah. Walaupun kita rasa tak ada apa-apa lah. Itu kasta dan sebagainya. Kemudian kita kuasai ilmu. Tadi kenali diri, kenali orang yang kita nak dakwah. Kita kuasai ilmu. Semua kebaikan bermula dengan ilmu. Sebab itu bila turun surah Al-Ghasyiyah, apalah yang turun ila ibli kaifah ulibat. Kalimah kaifah. Bagaimana, how? Dilontarkan. Manusia itu begitu hebat. Kalimah kaifah ini memotivasikan diri supaya mengkaji. Hari ini ramai yang mengaji tapi tidak mengkaji.
Saya harap anak-anak yang berada depan saya ini bukan sekadar mengaji Al-Quran, tetapi tadabbur, memahami sendiri Al-Quran. Alhamdulillah bacaan imam itu cukup cantik, cukup hebat. Tapi saya yakin insya-Allah dengan tadabbur, dengan memahami Al-Quran, kemudian kita cuba menyampaikan perkara itu, insya-Allah kita akan nampak umat membawa banyak kebaikan kepada umat. Kuasai ilmu tentang Islam, mendalami Al-Quran, As-Sunnah, ilmu tentang hadis, ilmu perbandingan agama, contohnya kita lihat, kemudian kuasai metode. Kita ajak makan, kita disebut, ambillah jiran sebelah, jiran sebelah, kata jiran kita di sebelah, kita tahu dia ni sentiasa bangun pagi, dia tak mungkin dia tak sembahyang subuh, dia memang, maksud saya orang bukan Islam, kan? Mungkin dia bangun pukul 8, setengah 9, ya, dia nak pergi kerja pukul 10, ataupun dia nak pergi kerja pukul 9, tapi dia terpaksa bangun sebab apa? Anak dia nak hantar ke sekolah. Macam kita alhamdulillah, kalau kita dah bangun subuh dan sebagainya, apa sehari kita sebut jiran dia, acok ataupun mutu, tak apa. Saya ni nak dalam perjalanan, anak ni pergi sekolah, dalam perjalanan saya ke pejabat, tak apa, biar saya turunkan. You tak apalah, you nak tidur lah. Tak payah cakap mutu, you kena sembahyang subuh lah. Mana boleh? Kan? Jadi tuan-tuan, dia akan melihat, Masya Allah, jiran aku ni baik. Ya. Dan itu yang kami di Bukit Beruntung, tuan-tuan. Jiran kami seorang itu, walaupun jiran kami sebelah itu, salah seorang yang Cina, dia datang sekali. Bila datang, ada seminggu sekali dia datang rumah. Dia duduk tempat lain, seminggu sekali datang tengok rumah. Dia datang tengok, pokok-pokok sini sedar. Sebab kita cakap, tak apa, jangan risau dengan pokok-pokok. Kami akan tahu air, siram air, hidup boleh buat teh. Jadi bagus, Cina. Bila datang tahu baru Cina, tuan, dia bawa bahan-bahan itu. Dia datang ke rumah, dia bagi. Siap dengan angpau, dia bagi ke anak saya. Dan hati saya, angpau ke anak itu, yang awak tak ada angpau. Dia bagi. Lepas dia balik, tuan, ini perkongsian cerita tuan, cerita. Dia balik, kami pun intai apa dalam beg. Adalah buah oren. Kami dah sedar. Tiba-tiba ada satu shandy. Saya pun bermuzakarah dengan isteri saya. Yang apa kita nak buat shandy ni yang kita ada 3 pilihan. Sama ada pertama kita minum. Kita membazir ke amal syaitan. Dua, kami, mana boleh shandy ni lemon and dia, buang lah. Pilihan kedua buang, tak apa, dia tak tahu. Pilihan ketiga, kami jumpa dengan dia untuk pulang. Akhirnya kami sepakat ambil pilihan ketiga. Pilihan pertama dah tentu jauh. Bila minggu 2, 3 minggu kemudian dia datang, pergi jumpa dengan dia, bawa kita pula isi pula benda lain makanan sikit. Okey, apa khabar? Betul hari bagi saya limau cukup sedap lah, baguslah, mana yang boleh kita puji tu. Dia pun cerita gini-gini. Last kali kita pun keluar pun, okey lah, ini saya tak ada minum. Dia bagi dia. Dia kata, apa salah minum? Ini memang orang Islam tak ada minum. Tak boleh minum. Saya tiap-tiap tahun bagi sama itu kawan-kawan Melayu semua minum. Tetapi mungkin dia kawan-kawan dia tak minum, tapi bila kita sidang buang, dia tak tahu. Jadi saya pun explain kat dia, dia minta maaf, dia pun berikut. Tuan-tuan, tahun berikut saya rasa mesti dia datang lagi. Tahun berikut bawa lagi, dia datang. Dia datang isteri dia datang, okey lah. Di sebelum lagi, dia angkat. Ini boleh minum tak? Ini boleh makan tak? Ini boleh minum tak? Maknanya tuan-tuan, apa yang saya sampaikan, bila kita bina hubungan, kita cara baik kita beri, dia akan respect kita. Sudah berlaku dakwah di sini sebenarnya. Walaupun kita boleh sebut bahawa Islam masuk dalam Islam, dia tak semestinya ni. Ya. Lepas tu dia dibakar sampah dia bakar kertas duit. Apa ni, sebab kebetulan yang sebelah saya ni orang Cina Saya tanya dia, okey, buat apa tu? Tak kau lah, ini apa buat? Saya pun tak tahu dulu sebelum bapak mak buat, saya buat. Masih sini kita masuk ke jawab. Ya, itu lah. Kami orang Islam, kalau buat tu dia kena tahu lah. Jadi lebih kurang macam itulah. Perlahan kita buat, perlahan kita buat.
saya semasa nak mengizinkan untuk bagaimana saya telah melaksanakan dakwah sebagai guru kepada anak murid saya tuan. Anak murid saya yang banyak pelbagai bangsa, pelbagai agama satu perkongsian yang akan datang. Jadi kuasa ini kata kalau dengan orang India mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat persamaan. Uluhum ila sabili rabbika bil hikmah. Kita serulah dengan hikmah. Apa kalimat-kalimat persamaan? Surah Al-Imran surah 3 ayat 64 kata nak seru manusia ini dengan kalimat-kalimat persamaan. Contohnya kita sebut anda kama prawisyati asamuti upasti. Dia pun tak faham sebab itu Sanskrit. Maksudnya siapa-siapa yang sembah asamuti sesat. Dalam kitab dia siapa-siapa yang sembah asamuti ini sesat. Apa itu asamuti? Bukan asam muai. Asamuti ialah benda-benda ciptaan, benda-benda semula jadi. Jadi benda-benda semula jadi maknanya pokok, gunung, sesat menurut agama dia. Candukya Upanishad yang Jurveda. Jadi kita sebut, saya tak faham lah. Bila hubungan dah baik, jangan mula-mula baru kena kita buat. Bila hubungan dia baik, dia pun dah suka, dia pun sesekali kita tanya, ini saya, mungkin kita dah tanya, kenapa ni? Atau soalan-soalan mudah-mudah tu, itu pakai tu apa? Pakai tu apa? Tanda tu boleh? Apa? Boleh? Nanda ketang tu buat. Mana ada orang yang pakai nanda ketang? Itu namanya porter, nampak? Kita dah lama dengan dia pun kita tak tahu dia pakai tu. Kan? Kita tanya sikit-sikit, kenapa warna ni merah? Ada pula warna hitam. Contoh cara baik, jangan pilih. Apa dia merah, apa hitam? Ini semua lain-lain. Jangan, cara baik. Macam nak bertanya. Lepas tu baru slow-slow kita cerita pasal Islam, kita nak tanya tu, tanya ni situ. Lepas tu mungkin kalau orang educated kita bercerita. Saya tak berapa faham kenapa maknanya dalam kitab dikatakan betul ke dalam kitab yang sebut macam ni. Contohnya, apa dia? Sembah pada benda-benda semula jadi. Hari ni tuan-tuan yang sembah benda semula jadi orang itu. Pergilah dekat mana? Ke Kelang tu. Ada apa? Aeon atau di kompleks Bukit Tinggi tu. Sebelah kiri tu tuan ada satu pokok. Dia punya pokok dia cabang macam ni. Dia orang ikat sari disembah pokok. Kan? Maknanya sudah menyalahi kitab dia sendiri. Malah kitab dikatakan anda kama prawisyati asamuti upasti. Lepas dia kata itu asamuti disambung pula sampai sembah sambuti. Jadi asamuti disambuti. Sambuti lagi sesat. Apa tu sambuti? Benda-benda ciptaan tangan. Termasuklah apa pertama. Tapi ini perlukan pada latihan. Kita faham Islam, kita belajar sedikit perbandingan agama sikit insya-Allah. Tapi Islam kena mantap. Kita cuba gunakan dengan right person, right time. Itu kena belajar insya-Allah. Kuasa ini kita. Tak payah kita berdebat tuan kerana kita nak bidah. Kemudian orang-orang internet ini kita bercerita sanggahan-sanggahan lunak. Langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Saat langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan